Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video PDPR kita pada hari ini dalam sejarah tingkatan 2. Kita masih lagi berada dalam bab 9.2 iaitu keunikan adat dan pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, dalam keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan, sistem pentadbiran adat di negeri ini menggunakan sistem adat perpatih yang mana merupakan amalan pentadbiran adat yang mana boleh dikatakan agak unik lah. Terdapat 3 kumpulan utama dalam masyarakat di Negeri Sembilan. Yang pertamanya ialah Perut, Suku dan Luwak. Ketiga-tiga suku ini dikatakan berkuasa dalam melantik penyandang, pesaka adat atau pemimpin. Okey, kita lihat kepada pelantikan pemimpin. Pertama sekali, pemimpin dalam adat perpatih adalah merupakan ketua adat seperti Ibu Soko, Buapak Lembaga Undang dan Yang Tuan Besar atau kita panggil sebagai Yang di-Pertuan Besar. Okey, penyandang pesaka adat pada semua peringkat dipilih hasil daripada permuafakatan. Maknanya penyandang pusaka adat ini dia dipilih hasil daripada undian lah. Undian ataupun ketua-ketua suku bermuafakat untuk melantik seseorang untuk menjadi penyandang pesaka adat. Okey, kita lihat kepada Luwak. Luwak ini adalah merupakan daerah atau jajahan, merupakan kumpulan ketiga dan terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Okey, suku pula adalah merupakan unit kedua dalam sosiopolitik khasnya dalam adat perpatih. Suku ini dibentuk oleh beberapa perut yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Okey, manakala bagi perut pula adalah unit terkecil. Maknanya unit yang paling kecil lah. Yang ahlinya daripada keturunan sebelah ibu. Okey. Dalam muka surat 170 dalam buku teks sejarah tingkatan 2 ini kita dapat lihat hierarki pemerintahan adat perpatih yang mana kedudukan yang paling kecil iaitu kedudukan yang teratas adalah Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar, diikuti oleh undang, lembaga, buapak dan yang paling bawah adalah anak buah dan ibu soko. Okey, baik. Pertama sekali kita lihat kepada Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Apakah tugas dia dan apakah peranan yang dimainkan oleh Yang Tuan Besar ini? Yang Tuan Besar dipilih oleh Undang yang 4. Berperanan sebagai ketua negeri, menjadi lambang kesatuan dan persekutuan. Okey, maknanya Yang di-Pertuan Besar ini menjadi ketua negeri lah. Disebabkan Negeri Sembilan Negeri Sembilan tiada raja, maka Yang di-Pertuan Besar menjadi ketua bagi negeri tersebut. Yang keduanya kita lihat kepada undang. Undang merupakan ketua luwak yang dilantik oleh lembaga. Undang yang 4 adalah merupakan undang Sungai Ujong, undang Jelebu, undang Johor dan undang Rembau. Undang yang 4 akan berkerapatan bagi memilih seorang yang layak daripada keturunan Yang Tuan Radin untuk menjadi Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Okey, maknanya dalam pemilihan undang yang 4 ini mestilah berketurunan Yang Tuan Radin. Maknanya sekiranya bukan individu yang berasal daripada keturunan Yang Tuan Radin, maka tidak layaklah. Seterusnya kita lihat kepada lembaga. Lembaga ini adalah merupakan ketua suku dan dilantik oleh buapak. Peranan lembaga ini kita ada lebih kurang 4. Yang pertamanya adalah memilih undang dan penghulu. Yang keduanya adalah menjaga keamanan dan keselamatan. Maknanya dalam keselamatan dalam Negeri Sembilan itu sendiri, dari aspek keamanan dan keselamatan dijaga oleh lembaga. Seterusnya menyelesaikan pertelingkahan yang
berlaku antara suku. Sekiranya terdapat sebarang perbalahan ataupun pertengkaran antara suku, makna lembaga akan turun tangan dan akan menyelesaikan pertelingkahan tersebut lah. Dan yang terakhir adalah mengurus pembahagian harta pusaka. Okey, dalam adat perpati ini pembahagian harta pusaka akan diketuai oleh lembaga lah. Kemudian diikuti oleh buapak. Buapak ini adalah merupakan anak buah dalam perut, akan melantik seorang ketua yang digelar buapak. Okey, maknanya dalam ramai-ramai koloni yang terdapat dalam perut ni, dia akan melantik seorang ketua dan dipanggil sebagai buapak. Buapak menjadi ketua rujukan aspek yang berkaitan dengan adat dan hukum. Okey, bab-bab berkenaan dengan adat dan hukum bagi untuk menjatuhkan hukuman kepada pesalah diambil alih oleh buapak. Okey, ibu soko pula adalah mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal usul kelompok kekeluargaan yang diwakilinya. Okey, ibu soko ini dia menerapkan nilai-nilai tradisi serta adat resam, dan ibu soko lah yang akan mengajar apa ni kita panggil tu sebagai individu yang diketuai oleh ibu soko. Seterusnya, ibu soko juga terlibat secara langsung dalam pemilihan dan pelantikan buapak dalam kelompok yang diwakilinya. Jika tiada ibu soko, semua peringkat pelantikan pemimpin adat di Negeri Sembilan tidak boleh dilaksanakan. Okey, maknanya sekiranya ibu soko ini tidak terlibat dalam majlis pelantikan pemimpin di Negeri Sembilan, sekiranya ibu soko ini tidak menyertai, maka sesuatu pelantikan itu boleh terbatal atau tidak sah. Pelantikan pemimpin secara muafakat oleh ketua yang digelar ibu soko, buapak, lembaga dan undang merupakan amalan demokrasi. Okey, amalan demokrasi ini adalah merupakan suatu amalan yang dikumpul berdasarkan kepada pendapat rakyat. Hal ini dapat diselaraskan dengan pelantikan yang dilakukan oleh ibu soko, buapak, lembaga dan undang. Maknanya tradisi ini adalah merupakan suatu amalan demokrasi. Pengekalan pegangan adat perpatih dalam kalangan masyarakat di Negeri Sembilan hingga hari ini merupakan penghargaan terhadap warisan adat ini. Okey, maknanya sejak zaman berzaman lagi lah adat di Negeri Sembilan ini masih kekal. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan, dalam bab yang ke-9 ini telah selesai. Maka pada minggu hadapan ataupun pada kelas yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baharu, iaitu bab yang ke-10 berkenaan dengan Sarawak dan Sabah.